Polis telah menembak mati 3 ahli geng Sentro yang disyaki terlibat dalam beberapa kes samun dan pecah kedai emas dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di kilometer 17 Jalan Pekan Kuantan pada tengah malam Isnin. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Osman berkata, ketiga suspek berumur antara 34 hingga 44 tahun secara tiba-tiba telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah polis apabila diarahkan berhenti untuk diperiksa. Yahya berkata dengan tumpasnya geng Sentro ini, polis telah berjaya menyelesaikan 6 kes samut dan pecah masuk kedai emas, iaitu 1 di Selangor, 1 di Negeri Sembilan, 1 kes di Pahang dan 3 kes di Perak yang membabitkan kerugian RM4 juta. Katanya Jabatan Siasatan Jenayah Pahang dan Selangor telah berjaya mengesal sebuah kereta potong wajah yang dilihat dalam keadaan mencurigakan di kawasan Lembaga Kemajuan Negeri Pahang Pekan. Kemudian polis telah bertindak memperkenalkan diri sebagai polis bagi tujuan membuat pemeriksaan. Suspek sebaliknya terus memacu kenderaan melarikan diri melalui Jalan Pekan Kuantan Bypass. Apabila tiba di kilometer 17 Jalan Pekan Kuantan Bypass, suspek telah menghimpit dan melanggar belakang kenderaan polis menyebabkan kenderaan suspek milik lelaki Bangladesh berhenti. Semasa polis hendak membuat pemeriksaan, suspek secara tiba-tiba telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah polis. Bagi tujuan mempertahankan diri, pihak polis telah membalas tembakan sehingga penjenayah di dalam kereta tumpas. Mula selanjut katanya modus operandi yang digunakan oleh penjenayah ini adalah dengan menyerang dan menyamar mangsa menggunakan kekerasan. Selain itu, suspek juga telah memecah masuk kedai emas melalui pintu hadapan atau belakang dan menebuk peti besi menggunakan mesin grinder sebelum melarikan barang kemas. Kes masih dalam siasatan lanjut di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan kerana cubaan membunuh. Cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius diramalkan di kebanyakan tempat di Semenanjung dan Sabah sepanjang tempoh 7 hari ke hadapan. Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi hantaran di Facebook pada Selasa memaklumkan di Sarawak, ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dijangkau berlaku pada sebelah petang dan boleh berlarutan hingga pagi. Menurut Met Malaysia, ramalan itu berdasarkan analisis model cuaca dengan penumpuan angin dijangka berlaku di Sarawak hingga 15 Mac ini. Polis sudah menahan lelaki yang dikesan terbabit dalam insiden sengaja menyebabkan kemalangan jalan raya dengan niat mahu meminta wang sebagai ganti rugi. Penganggur berusia 41 tahun itu ditahan pada jam 7.43 malam di Cangkak Bukit Gambir 1, Gelugur, Georgetown, Pulau Pinang Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Razlan Abdul Hamid berkata, semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 13 ekor lampau, iaitu 5 membabitkan jenayah manakala 8 berkaitan kes dadah. Katanya kita sudah lengkapkan kertas siasatan serta serah kepada Timbalan Pendakwa Rakyat bagi tindakan lanjut. Susulan itu kita terima arahan bagi mendakwa suspek di mahkamah pada Khamis ini mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiasaan. Ahad lalu tular gambar dan video di media sosial memaparkan seorang lelaki yang juga penunggang motosikal sengaja mencetuskan kemalangan dengan bertindak melanggar sebuah kereta sebelum mendakwa kesalahan itu berpunca daripada pemilik kenderaan terbabit. Penunggang motosikal itu dikatakan meminta ganti rugi antara RM20 hingga RM60 daripada pemilik kereta dengan alasan cermin sisinya patah akibat insiden berkenaan. Polis di Raja Malaysia menafikan dakwaan warga Malaysia menjadi bos kepada Raja Dadah India yang dicekup Lembaga Kawalan Narkotik Negara itu baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Datuk Kau Kok Chin berkata, pihaknya mengasah beberapa laporan berita mendakwa penerbit filem Tamil Jafar Sadiq mempunyai kaitan dengan aktiviti penyeludupan dadah antarabangsa termasuk di Malaysia. Katanya portal berkenaan mendakwa aktiviti dadah yang didalangi Jafar ini diketuai oleh seorang warga Malaysia yang terbabit dalam industri perfilman Tamil. Risikan JSJN setakat ini mendapati dakwaan portal berkenaan tidak tepat kerana tidak sebarang maklumat tentang penglibatan Jafar dengan mana-mana individu warga Malaysia dalam aktiviti pengedaran dadah di Malaysia. PDRM bagaimanapun katanya akan terus menjalankan risikan dan siasatan lanjut berhubung dakwaan itu. Terdahulu media melaporkan PDRM tidak menerima sebarang maklumat berkaitan dakwaan seorang warga Malaysia adalah dalang sebenar di belakang Raja Dadah India yang ditahan Sabtu lalu. Dakwaan itu dibuat seorang wartawan juga pemilik sebuah agensi media di India menerusi wawancara di YouTube seperti yang dilaporkan oleh sebuah portal berita tempatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razafri Hussein berkata, hasil semakan data mendapati individu digelar Raja Dadah India yang ditahan pihak NCB India itu tiada dalam mana-mana maklumat pengedaran dadah dalam negara.